Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang bab 1, pengenalan ekonomi. Selepas mempelajari bab ini, adalah diharapkan pelajar-pelajar akan dapat mentakrifkan bidang kajian ekonomi, menerangkan unit-unit ekonomi, menerangkan faktor-faktor pengeluaran, menerangkan masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi, mentakrif dan menerangkan jenis barang. Definisi ekonomi. Ekonomi merupakan satu bidang sains sosial yang mengkaji tentang gelagat atau perlakuan manusia menggunakan faktor pengeluaran atau sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memaksimumkan kehendak manusia yang tidak terbatas. Terdapat perbezaan di antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan satu kajian yang menganalisis interaksi atau gelagat antara unit-unit ekonomi secara individu atau tersendiri. Manakala makroekonomi merupakan satu kajian yang menganalisis kegiatan ekonomi serta interaksi antara unit-unit ekonomi dalam menentukan tingkat pencapaian ekonomi. Unit-unit ekonomi. Terdapat 4 unit ekonomi. Yang pertama ialah isi rumah. Isi rumah ialah individu atau sekumpulan individu yang membuat keputusan keuangan secara bersama. Isi rumah berperanan sebagai pemilik faktur yang menawarkan faktur pengeluarannya kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Isi rumah berperanan sebagai pengguna. Objektif isi rumah adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Firma. Firma ialah unit ekonomi yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan dan menjualnya kepada pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Firma berperanan sebagai pengeluar dengan menggabungkan faktor pengeluaran isi rumah untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Objektif firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Kerajaan. Kerajaan ialah unit ekonomi yang mengawal aktiviti ekonomi, isi rumah dan firma melalui undang-undang. Pelbagai dasar dilaksanakan seperti dasar fiskal dan dasar keuangan untuk mengawal kegiatan ekonomi. Kerajaan juga berperanan sebagai pengeluar dengan menyediakan pelbagai barang awam kepada firma dan isi rumah. Kerajaan berperanan sebagai pengguna dengan menggunakan faktor pengeluaran isi rumah dan barangan yang dihasilkan oleh firma. Objektif kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Sektor luar atau sektor antarabangsa. Sektor luar ialah unit ekonomi yang terlibat dalam kegiatan perdagangan antarabangsa apabila sesebuah negara menjalankan kegiatan ekspor dan import dengan negara lain. Objektif sektor luar adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi merupakan input yang secara relatif bersifat kekurangan yang diperlukan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Sumber-sumber ekonomi terbahagi kepada 1. Tanah. Tanah merupakan sumber alam semula jadi yang merangkumi sumber di daratan, lautan dan di dalam bumi. Contohnya hasil hutan, petroleum dan gas dan biji timah. Pulangan bagi tanah ialah sewa. Buruh. Buruh ialah individu yang menawarkan tenaga secara mental dan fizikal untuk menghasilkan output. Buruh terdiri daripada buruh mahir, separuh mahir dan tidak mahir. Buruh mempunyai mobiliti tempat kerana mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Buruh juga mempunyai mobiliti kegunaan kerana dapat digunakan untuk melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Pulangan bagi buruh ialah upah. Yang ketiga ialah modal.
Modal ialah faktor pengeluaran ciptaan manusia seperti peralatan, jentera dan kilang yang digunakan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Contoh modal ialah bangunan, mesin dan jentera. Pulangan bagi modal ialah bunga atau faedah. Sumber ekonomi yang keempat ialah usahawan. Usahawan ialah individu yang mempunyai kemahiran menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Usahawan memainkan peranan dalam perkara berikut. Yang pertama, menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, melakukan inovasi dan pembaharuan untuk mengeluarkan keluaran yang baru dan memperkenalkan kaedah baru untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Usahawan juga menanggung risiko ketidakpastian kerana usaha menghasilkan keluaran baru adalah berdasarkan ramalan terhadap permintaan ke atas keluaran baru yang dihasilkan. Pulangan bagi usahawan ialah untung. Masalah ekonomi. Sumber ekonomi adalah terhad kerana sumber ekonomi sedia ada dalam sesebuah negara tidak mencukupi untuk menghasilkan semua barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh masyarakat. Tetapi kehendak manusia adalah tidak terbatas. Kerana kehendak manusia adalah pelbagai dan keinginan memiliki barang yang baru adalah tinggi walaupun sudah memiliki sesuatu barang. Kesannya, wujud masalah ekonomi iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Yang pertama, kekurangan. Kekurangan oleh isi rumah ialah kekurangan pendapatan atau wang. Ekoran itu, isi rumah perlu membuat pilihan antara memilih barang yang paling utama iaitu yang paling penting. Tujuan membuat pilihan adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Kos lepas. Apabila isi rumah memilih barang keperluan atau yang paling utama, maka kos lepasnya ialah barang kehendak atau barang yang kurang penting. Masalah ekonomi oleh firma. Kekurangan. Firma menghadapi kekurangan faktor-faktor pengeluaran seperti buruh dan modal. Firma harus membuat pilihan iaitu memilih teknik pengeluaran yang paling cekap pada kos yang paling minimum. Tujuan pilihan dibuat adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Kos lepas. Jika firma memilih teknik pengeluaran berintensifkan modal, maka teknik pengeluaran berintensifkan buruh terpaksa dilepaskan. Kerajaan. Kerajaan menghadapi kekurangan dari segi pendapatan atau hasil negara. Kerajaan harus memilih projek pembangunan yang paling penting seperti pembinaan hospital atau sekolah. Tujuan pilihan dibuat adalah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Kos lepas. Jika kerajaan memilih untuk membina hospital, maka kos pembinaan sekolah adalah kos lepas. Masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi ada 4. Yang pertama, apakah yang hendak dikeluarkan? Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? Bagaimana barang hendak dikeluarkan? Untuk siapa barang dikeluarkan? Masalah apakah yang hendak dikeluarkan merujuk kepada apakah jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan oleh sesebuah ekonomi. Bergantung kepada sumber-sumber ekonomi yang ada dan bersifat terhad. Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? Sesebuah ekonomi perlu menentukan jumlah barang yang perlu dikeluarkan supaya sumber ekonomi digunakan dengan cekap. Penentuan jumlah barang yang akan dikeluarkan akan menentukan bagaimana sumber ekonomi diperuntukkan. Bagaimana barang hendak dikeluarkan?
merujuk kepada apakah kaedah atau teknik pengeluaran yang akan digunakan bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ekonomi akan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap, sama ada berintensifkan buruh atau modal, yang mana paling meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Untuk siapa barang dikeluarkan? Masalah ini berkaitan dengan corak agihan barang dan perkhidmatan kepada pengguna, bergantung kepada agihan pendapatan dan kuasa beli pengguna. Pengkelasan barang. Barang percuma dan barang ekonomi. Barang percuma. Barang percuma ialah barang yang tidak mempunyai kos lepas dan terdiri dari sumber alam. Ciri-ciri barang percuma ialah penawarannya tidak terhad, boleh didapati secara percuma tanpa perlu mengorbankan barang lain, ditawarkan oleh alam semula jadi anugerah Tuhan. Barang percuma tidak mempunyai kos lepas. Contoh barang percuma ialah udara, cahaya matahari, air hujan dan air sungai. Hadiah yang diterima secara percuma bukanlah barang percuma. Barang ekonomi. Barang ekonomi ialah barang yang penawarannya terhad dan penggunaan barangan tersebut melibatkan kos. Ciri-ciri barang ekonomi ialah penawarannya terhad, mempunyai harga dan kos lepas. Contoh makanan, pakaian dan rumah. Semua jenis barang yang ada di dalam dunia ini adalah barang ekonomi, kecuali barang percuma. Perbezaan di antara barang modal, barang perantaraan dan barang akhir. Barang modal. Barang modal ialah barang yang digunakan oleh seseorang, oleh sesebuah firma bagi menghasilkan barangan lain. Barang-barang modal mempunyai ciri-ciri seperti berikut, iaitu penggunaannya bukan untuk tujuan akhir, tapi untuk menghasilkan barang lain. Barang modal tidak akan hilang bentuk asal walaupun selepas digunakan. Barang modal akan mengalami susut nilai. Contoh barang modal ialah mesin, perkakas pejabat, kereta dan jentera. Kereta dianggap sebagai barang modal jika dijadikan teksi. Tetapi kereta adalah barang pengguna jika untuk tujuan persendirian. Barang perantaraan. Barang perantaraan ialah barang yang digunakan bagi menghasilkan barang akhir. Ciri-ciri barang perantaraan ialah hilang bentuk asal apabila diproses. Barang yang mesti diproses untuk dijadikan barang akhir atau barang siap, permintaannya dikenali sebagai permintaan berkait atau permintaan terbitan. Contoh barang perantaraan ialah bahan mentah seperti getah, kelapa sawit, biji timah. Barang akhir. Barang akhir ialah barang yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Ciri-ciri barang akhir ialah boleh digunakan terus oleh pengguna tanpa perlu melalui proses pemprosesan. Barang akhir dapat dikelaskan kepada barang tahan lama dan barang mudah rosak. Contoh barang tahan lama ialah kipas angin dan dapur gas, manakala barang yang mudah rosak ialah ikan dan sayur-sayuran. Barang awam dan barang persendirian. Barang awam ialah barang yang penggunanya tidak dapat dikecualikan penggunaannya dan tidak bersaing. Ciri-ciri barang awam ialah tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Tiada orang yang boleh dihalang dari penggunaannya. Mempunyai kos lepas. Contoh barang awam ialah rumah api. Barang persendirian. Barang persendirian ialah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh individu secara mutlak. Ciri-ciri barang persendirian ialah barang yang diperolehi dan dimiliki oleh individu atau firma tertentu. Barang persendirian tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa sebarang kebenaran. Barang persendirian tidak mempunyai sifat kegunaan bersama atau bersifat kekecualian. Contoh barang persendirian ialah rumah, kereta